Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf kepada para pelayar kita di luar sana, kita mengalami sedikit masalah teknikal. Semalam kita orang dah test tapi semalam tak ada masalah. Pagi ni ada masalah agaknya sebab kita menerima, orang kata apa, kita ada tetamu yang istimewa pada hari ni, jadi Facebook kita pun macam segan-segan gitu. Jadi menendang gitu. Okey, jadi untuk para pelayar kita di luar sana, kita ke udara sekali lagi pada minggu ini untuk wacana Museum Diraja. Untuk makluman para pelayar yang baru sahaja mengikuti kita, wacana Museum Diraja merupakan satu program kerjasama di antara Museum Diraja Kuala Lumpur di bawah Jabatan Museum Malaysia dengan Pejabat Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu pada jam 10 pagi, melainkan kalau kita ada sedikit kesulitan ataupun kekangan untuk mengadakan program akan diadakan pada setiap minggu, dan isi perbincangan lazimnya mengupas berkaitan institusi beraja di Malaysia, terutama institusi yang di-Pertuan Agong dalam ruang lingkup Perlembagaan Persekutuan. Jadi pada minggu ini, para pelayar yang dah biasa ikut kita setiap minggu, saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi yang di hujung sana. Yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, penyandang Kerusi Institusi Raja-Raja Melayu. Tapi pada minggu ini, alhamdulillah kita menerima seorang tetamu yang istimewa yang sudi bersama kita, ya Prof, sudi bersama kita pada minggu ini untuk wacana. Selamat datang Dato' Dr. Afifi. Jadi bersedikitlah tentang Dato' Dr. Afifi Al-Akiti. Beliau merupakan Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam dan Fellow Pusat Pengajian Oxford. Yang dihormati orang kaya-kaya Imam Paduka Tuan Perak Datuk Dr. Afifi Al-Akiti merupakan ulama Melayu di Universiti Oxford dan serba berkebolehan dalam pelbagai bidang keilmuan. Beliau mencipta sejarah apabila menjadi rakyat Malaysia dan Nusantara yang pertama yang dilantik mengajar di universiti termasyhur di dunia. Pada tahun 2010, beliau menerima watikah pelantikan sebagai Ahli Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Beliau dikurniakan gelaran Orang Kaya-Kaya Imam Paduka Tuan sebagai orang besar 8 Perak dan dilantik Ahli Rasmi Dewan Negara Perak pada tahun 2012 dan dimasyhurkan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 juga beliau menerima watikah oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong sebagai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam di peringkat Persekutuan. Dan semenjak tahun 2010, beliau diiktiraf dalam senarai tahunan 500 orang Islam yang paling berpengaruh di dunia. Jadi Datuk, selamat datang ke Museum Diraja, selamat datang ke program wacana. Sama-sama, terima kasih atas jemputan yang indah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini, Datuk, Prof, kita akan membincangkan satu tajuk, tradisi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia. Jadi kita akan kita bertuahlah pada minggu ni, kita akan menerima kupasan dan perkongsian dari dua pakar dalam bidang masing-masing untuk tajuk kita pada minggu ni. Jadi kalau kita boleh mulakan sekarang, Datuk, Prof. Jadi tapi sebelum saya mulakanlah, dia biasa trademark saya kalau sebelum saya mulakan ada sepatah dua kata tak? Saya nak dengar jugalah sepatah dua kata. Kita mulakan dengan Datuk dulu lah. Sepatah dua kata. Saya Datuk Profesor Syam Rahayu dan Puan Miti Fatimah, alhamdulillah tak pernah diapit oleh dua perempuan macam ni, Masya Allah. Ini memang barakah sungguh. Terutama sekali ambil haibah, orang Arab kata orang haibah, daulat di Istana Negara Lama ni, alhamdulillah. Jadi saya berbesar hatilah, alhamdulillah dapat berjumpa dengan antum berdua dan juga penonton yang ada pada pagi yang mulia ini. Dengan itu saya cuma mengucapkan selamat tahun baru bukan daripada Oxford tetapi daripada Istana Negara Lama, daripada Museum Negara Diraja, alhamdulillah. Dan sebenarnya dulu kami antara persidangan sulit Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja Hal Ehwal Islam peringkat Persekutuan memang antara di tempat bersidangnya di sini. This is not the only place, tapi ini antara salah satunya tempat utama kita bersidang. Jadi untuk saya ini adalah a bit of like a homecoming lah. Datang macam balik kampung macam tu, Puan Miti, alhamdulillah. Jadi terima kasih again atas jemputan ini dan saya sangat berbangga bila dengar sudah ada 50 ke 500. 50. Ada 50 bersiri wacana Museum Diraja ini dengan gandingan dengan kawan baik kita, Masya Allah, Datuk Syam Rahayu selaku profesor yang memegang Profesor
diraja kerusi majlis raja kita di Universiti ITM, alhamdulillah, masya-Allah. Jadi kita sangat berbangga lah, alhamdulillah, dan mohon maaf rampunlah kalau pagi tadi ada jin bertelang buatkan kita lambat sikit start, tapi alhamdulillah now we are on. I look forward to a very good conversation, insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang kepada Yang Dimati Datuk, kerana saya fikir ini adalah penampilan istimewa yang pertama bagi siri wacana yang telah dilangsungkan sejak tahun lepas, dan saya mengharapkan perbincangan biasa yang kita bawa dalam trademark kita kan dengan penonton-penonton semua. Ya, trademark kita ialah kita bawa isu-isu berkaitan dengan raja berperlembagaan, terutamanya hal-hal berkaitan dengan prerogatif. Ya, idea ini seperti yang kita lihat dalam wacana-wacana sebelum ini, saya harapkan rakan-rakan pelayar semua akan memberikan pandangan-pandangan dan juga persoalan-persoalan. Hari ini bila kita ada tetamu istimewa ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan lebih lagi mahukan pandangan. Kalau biasa saya seorang dan dengan soalan-soalan tujahan dari Puan Miti biasanya akan membuatkan kita semua sedar, alert dan juga berfikiran kritis tentang kedudukan institusi Raja Melayu. Tajuk pada hari ini agak kritikal pada saya, dan saya akan cuba membawa para penonton dalam bahasa yang lebih mudah, bahasa yang lebih santai. Sama juga trademark kita, santai tapi sampai. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang sudi. Kebanyakan ni kita ada pengunjung tetap di sini, dan kita ada macam Dr. Ismail, Saudara Muhammad Syafiq Al-Fatih pun selalu mengikuti kita, dan terima kasih. Saya rasa kita boleh mulakan perbincangan tanpa membuang bahasa lagi. Penonton setia. Ya, penonton setia. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Datuk. Jadi untuk soalan yang pertama tu saya tujukan kepada Prof dulu lah ya. Kita nak mengalu-alukan tetamu kita penampilan istimewa minggu ni, jadi kita tujukan kepada panel tetap dulu. Okay, jadi tajuk kita pada hari ini adalah tradisi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, sebenarnya dua sistem ini merupakan satu sistem yang baru, terutama apabila melibatkan demokrasi berparlimen yang hanya wujud pada tahun 1957 apabila kita bersetuju untuk mencapai kemerdekaan. Walau bagaimanapun, amalan beraja itu, sistem beraja itu sebenarnya sudah diwarisi sejak turun-temurun. Jadi apabila kita sudah bersetuju untuk menerima dua sistem baru, bagaimana Prof melihat, ataupun boleh tak sebelum itu Prof menerangkan secara ringkas tentang bagaimana susur galur penerimaan terhadap dua sistem baru ini, dan apakah sinergi yang telah berlaku apabila kita menerima dua sistem baru? Sebab dua sistem dalam satu negara seakan-akan macam dua nahoda dalam satu kapal. Jadi ia memerlukan satu penyelarasan yang sangat baik, satu kerjasama, satu sinergi yang sangat baik. Jadi kita mulakan daripada situ, Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk, saya mulakan dulu. Pertama, dari segi kedudukan raja berperlembagaan yang sering orang sebut sekarang, dan sebenarnya dalam perbicaraan tentang raja berperlembagaan ni, kalau kita lihatkan pelbagai dimensi orang lihat sekarang raja berperlembagaan di Malaysia ni. Ada yang menyatakan warisan dari Westminster. Ada satu siri kita menyatakan adakah raja berperlembagaan di Malaysia ni juga adalah suatu cerminan daripada Westminster model, atau is homegrown, atau ia adalah suatu yang kita ikut-ikut saja daripada amalan-amalan dunia, ya. Jadi di sini saya mahu menyatakan bahawa punca segala kuasa dalam demokrasi itu datangnya daripada institusi beraja. Seperti yang Puan Miti sebut tadi, bahawa kita mengamalkan tradisi ataupun amalan sistem beraja ini sudah ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun kalau kita bermula dengan sejarah Kedah, ya. Jadi kita mengamalkan sistem beraja. Walaupun hiruk pikuk penjajahan dan pentadbiran kuasa asing itu yang saya kumpulkan dalam 446 tahun, ya, dari tahun 1511 jatuhnya Kota Melaka sampailah kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem beraja itu kekal utuh. Terutamanya mungkin nanti Datuk akan kupas tentang kedudukan Islam dan sebagainya. Saya tetap kukuh dan utuh sehingga kita merdeka. Kenapa ia berlaku kekukuhan itu berlaku, keutuhan itu berlaku? Kerana kebolehan institusi beraja itu bersinergi.
ataupun berevolusi dengan menerima penambahbaikan demi kebaikan institusi beraja itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kepada sejarah di tanah air kita ini, kedudukan institusi beraja itu tampil dengan begitu kukuh sekali, bukan kerana ia ada dalam perundangan, tetapi ianya telah tertanam dalam bumi tanah Melayu ini. Ia telah tertanam dalam bumi Malaysia ini, yang kita menerima sistem itu secara berinvolusi. Kalau dulu orang mengistilahkan raja negara kita ni raja mutlak dan sebagainya, walaupun raja sebenarnya tertakluk kepada beberapa ikatan perundangan dan syariat serta agama, tapi istilah itu mungkin pada saya tidaklah begitu tepat, tetapi kuasanya ialah punca kuasanya seperti yang kita nyatakan sebelum ini dan siri-siri kita bahawa itu adalah kuasa prerogatif raja. Namun dari segi sejarah, kenapa pula demokrasi ini diterima? Bila saya menyelusuri dokumen-dokumen yang menyebabkan raja-raja menerima sistem demokrasi ini, kerana sistem demokrasi yang dihasratkan itu ialah juga sistem yang berpunca kuasanya daripada raja. Maknanya kuasa prerogatif raja itu kuasa yang dikatakan kuasa eksekutif yang ada pada demokrasi itu juga berasalnya daripada kuasa raja. Okey, jadi semasa kita nak bersedia untuk pilihan raya, untuk memberikan amalan eksekutif itu kepada pihak demokrasi yang dipilih melalui demokratos, itu kuasa rakyat, ya, itu adalah juga dengan perkenan duli-duli yang maha mulia raja-raja. Saya sering menyebut pengorbanan sebesar-besar pengorbanan institusi beraja ini ialah menjadi raja berperlembagaan dengan membenarkan pelaksanaan kuasa itu oleh demokrasi atau demokratus itu. Jadi kalau kita melihat bagaimana ianya diterima secara sukarela oleh raja-raja Melayu. Ia bukan suatu paksaan atas raja-raja seperti yang saya selalu sebut, ya tuan-tuan dan puan-puan. Ia adalah suatu pilihan yang dibuat oleh raja dan juga pilihan yang dibuat oleh rakyat. Dan untuk saya sering tertanya-tanya, kenapa raja-raja Melayu nak jadi raja berperlembagaan sebenarnya? Kenapa? Jadi persoalan itu, raja boleh je kekal nak jadi raja tak nak semua terima ni kan. Tapi menunjukkan besarnya jiwa mementingkan kepentingan rakyat itu, memberikan rakyat suara untuk memberikan pandangan dalam bidang perundangan dan politik serta pentadbiran negara. Jadi ini sampai ke hari ini saya fikir rakyat kena ingat tu. Perkara yang perlu disemat dalam sanubari setiap rakyat Malaysia bahawa kuasa yang ada pada demokrasi itu juga berpunca daripada kuasa prerogatif raja-raja. Dan ianya patut kekal dan ianya patut diraikan dan sentiasa dimakmurkan dalam negara kita. Caranya ialah, saya nak rumuskan, jadi penerimaan demokrasi itu sebenarnya dengan kerelaan raja-raja itu sendiri. Jadi kita harus kembali menjawab persoalan raja-raja menerima sistem demokrasi itu dengan harapan rakyat diberikan peluang dalam pentadbiran negara dan raja itu tidaklah orang kata bersifat kukuh besi dan sebagainya. Ringkas sajalah dulu. Terima kasih Prof. Saya tertarik bila Prof kata bahawa apa-apa sahaja yang datang daripada bila kita mewujudkan sistem demokrasi dan apa yang berlaku pada hari ini, ia merupakan prerogatif ataupun punca kuasa masih datang dari raja. Dalam sejarah apabila kita ingin mencapai kemerdekaan, apabila kita membuat perbincangan ataupun apabila Suruhanjaya Reid membuat laporan, ada dinyatakan raja bersetuju untuk menerima demokrasi berparlimen. Tetapi apabila datangnya Islam, Islam tetap di atas urusan negeri. Maksudnya baginda tetap juga mahu bahawa Islam tu berada di atas urusan negeri, maksudnya di bawah, betul-betul di bawah jurisdiction baginda sendiri. Jadi saya tujukan soalan itu kepada Datuk. Jadi pada pandangan Datuk, pada hari ini, daripada 1957 apabila kita bersetuju untuk menerima demokrasi berparlimen dan kemudian raja berperlembagaan dan Islam kekal di bawah urusan negeri seperti mana yang pernah menjadi satu institusi warisan dari zaman berzaman. Bagaimana Datuk melihat urusan agama itu dijalankan di peringkat negeri dan bagaimana sebenarnya penyelarasan dibuat di antara raja dan juga institusi yang dilantik untuk menjalankan urusan agama itu? Silakan. Terima kasih Puan Miti. Terima kasih Datuk Syam. Masya Allah, bismillah wa bihi nasta'in. Dalam hal ini saya sebenarnya ada juga beberapa poin menarik yang diutarakan oleh Datuk Syam tadi yang saya
nak tag along, tetapi since you have not hijack tetapi ngesongkan sikit pasal dalam bab Islam ni, maybe I will start with dalam hal raja sebagai raja-raja kita, raja-raja Melayu di Malaysia sebagai ketua agama Islam, ketua agama Islam ini sebenarnya adalah tradisi yang yang balik pada tradisi khilafah Islam yang dahulu kala, termasuklah contoh yang paling terkenal ialah tradisi khilafah Uthmaniyah. Sampailah ke semua khilafah Islam, termasuklah Abbasiyah dan juga Umayyah, di mana raja pemerintah satu negara itu ataupun pemerintah satu negara itu daripada zaman khilafah Rashidun memang menjadi bukan saja ketua politik atau ketua yang ada eksekutif yang seperti dikatakan oleh Datuk Syam tadi, yang memang ada kuasa tampuk pemerintahan untuk sebuah negara itu, tetapi juga menjadi ketua agama. Ini sudah memang menjadi kebiasaan. Jadi bila pada zaman moden ni, bila mana dipisahkan kuasa pemerintah politik itu daripada traditional role of jadi khalifah. Jadi contohnya kalau di zaman khilafah Uthmaniyah, you ada satu khalifah itu menjadi both sultan, iaitu raja pemerintah politik, tetapi juga khalifah, iaitu sebagai ketua agama umat Islam pada negara itu contohnya. Di Malaysia apabila dipisahkan perkara ini, bila mana satu-satu raja mutlak itu surrenderkan kuasa dia jadi raja berperlembagaan dalam satu hal reserve, orang kata di sini, yang baginda-baginda tuanku tidak compromise ialah peranan mereka sebagai ketua-ketua agama. Jadi di situ bidang kuasa agama Islam adalah terletak pada memang kuasa raja-raja kita, dan ini adalah memang kesinambungan daripada tradisi agama kita, bukan saja di Malaysia, bukan saja di tanah Melayu, bukan saja di Nusantara, tetapi bahkan juga daripada zaman khilafah Uthmaniyah sampailah ke Abbasiyah, Umayyah dan zaman Khalifah Rashidun. Dan alhamdulillah dengan bangganya Malaysia antara salah satu negara Islam yang menyambung tradisi ini. Kita bukan seorang, kita contohnya di Brunei juga macam tu, dan di negara-negara lain Islam yang ada sistem raja. Contoh yang paling terkenal mungkin di Timur Tengah ialah di Morocco contohnya, di mana Morocco ialah satu contoh di mana negara itu ialah satu sistem raja mutlak, tetapi sekarang nak develop, nak berkembang, nak jadi raja berperlembagaan. Jadi di sini Malaysia boleh memainkan peranan untuk bersama-sama kita bermusyawarah dalam hal itu untuk development insya-Allah yang akan mendatangkan manfaat untuk rakyat di Maghribi contohnya. Kalau boleh Puan Miti, saya wanted to continue this conversation dengan Datuk Syam. Very interesting. I mean, she started off saying about tradisi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia. Dan she raised the issue about sama ada sistem kita Westminster atau tidak, dan mungkin di sini unsur dari mana Islamnya datang yang seperti saya ceritakan tadi. And that is why kita ada legacy di sini di mana raja-raja kita adalah ketua-ketua agama. Alhamdulillah. Now, three things I want to say here. So nombor satu ialah cerita di mana kita ni satu sistem Westminster atau tidak. Saya ni kalau ditanya soalan ni, simple aja jawapan saya. Malaysia, because of sejarah kolonial kita dengan Britain dan cara penerusan dan development dan perkembangan apa yang berlaku dalam sejarah yang nyata yang kita tidak boleh nafikan, dan cara sistem perundangan yang ada di Malaysia ini yang mengikut common law, Britain, etc., kita memanglah boleh cakap yang Malaysia ini memang ikut Westminster system. But ada lakinnya dalam masalah, ada wow. Kalau wow-nya wow hal, but Westminster system but Malaysian style. Itu dia. So apa yang saya maksudkan di sini? Apa yang saya maksudkan di sini adalah poin kedua di sini. Kalau kita bezakan sistem Westminster dengan di Amerika Syarikat contohnya, antara sistem yang orang kata Estat General kalau ada di negeri Perancis dulu pula, zaman di mana mereka masukkan sistem demokrasi pada kurun ke-18. Inilah di mana kalau di Amerika Syarikat mereka kata first estate pertama itu adalah tampuk kuasa eksekutif. Iaitu seperti kalau di England kita ada Perdana Menteri.
Kalau second estate itu, estate yang kedua itu adalah tampuk pada kuasa yang membuat undang-undang iaitu legislature. Right? Dan kalau di England memang parlimen, macam di sini juga ada parlimen, dan di sini juga ada Perdana Menteri. Tidak seperti kalau kita bezakan dengan sistem di Amerika, is a presidential system, walaupun sistem demokrasi mereka pun ada dua estate ini. Tetapi dua-dua negara yang demokrasi, satu berparlimen, lagi satu demokrasi berpresiden, orang kata, di Amerika Syarikat atau di UK, mereka ada estate ketiga, iaitu bidang kehakiman. Ini Datuk Syam punya expertise, especially more dalam perundangan dan perhakiman. Jadi estate ketiga ni adalah di mana kita dapat ada sistem hakim-hakim, untuk ada judiciary, etc. Jadi dalam mana-mana negara demokrasi pada hari ini, inilah kayu pengukur untuk kita ukurkan sama ada negara itu negara demokrasi yang bagus atau tidak, di mana tiga-tiga estate ni sama ada cabang ni. Kalau dalam Amerika sistem ni, dia orang kata co-equal branches of government. Jadi yang ini macam, tak malah cakap tawid tiga, tapi macam itulah estate tiga. So ada tiga sistem ini, eksekutif, Perdana Menteri atau Presiden, dan di Parlimen MP yang ada kat situ, atau kalau di Amerika Syarikat House of Representative dan juga Senate contohnya, di mana rakyat itu melalui sistem demokrasi dalam tajuk kita ni memilih untuk siapa naik ke dewan itu untuk mewakili mereka, ya. Dan yang ketiga ialah sistem di mana kita ada penghakiman itu. Jadi kita ada tiga estate, tetapi beza di antara Amerika Syarikat dan Britain ialah sebenarnya dalam estate yang tidak dikatakan, bukan estate yang keempat, ya. The fourth estate is media. To have the free media yang boleh membuatkan kita ada accountability antara tiga-tiga estate. Tetapi ialah estate yang sebenarnya yang ada di Britain ni, yang saya katakan Westminster system ni, dan juga ada di Malaysia, iaitu sistem di mana kita ada estate nombor 0 ni, estate sebelum estate nombor 1, the zero estate Datuk Syam. Dan di sinilah kita ada sistem raja. Bezanya di Britain tu sistem raja orang Kristian, orang Nasrani, kita di sini sistem raja orang Islam, alhamdulillah. Tetapi dari segi struktur falsafah estate ni, memang sistem raja itulah estate yang ke-0 ni, iaitu seperti kita dalam kalam ungkapan orang Melayu dan ulama Melayu, kita kata raja-raja kita adalah payung negara. Ini maksudnya, iaitu dia jadi fondasi, dasar, daratan untuk tiga-tiga estate itu. Jadi contohnya, even though dalam sistem kita Westminster sistem but Malaysian style ni, untuk perlantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, seperti Datuk Syam boleh confirm, memang dalam perlembagaan persekutuan kita, siapa yang melantikkan? Yang walaupun Perdana Menteri itu memang kena command the majority of the house daripada the second estate, tetapi yang melantik ini sedipaduka baginda yang di-Pertuan Agong, His Majesty, yang melantik kita the head of the executive. Samalah dengan negeri-negeri lain yang dalam persekutuan. Lepas tu, kalau sistem estate kedua ini, siapa yang membukakan parlimen? Siapa yang membukakan ruang legislature itu? Tidak lain tidak bukan dengan raja berperlembagaan kita. Dan estate yang ketiga, penghakiman itu memang dinyatakan dalam Undang-Undang Tubuh Ada Negeri, yang dikatakan yang raja itu adalah the fount of justice, memang melantik yang hakim-hakim itu. Jadi di sini hadirin hadirat sekalian rahmatullah, Datuk Syam dan Puan Miti, sistem ini memang tak ada beza, memang tak ada beza dekat situ. Kita nampak memang sistem ini macam tu. Kalau nampak daripada Westminster pun sama juga. Dan di Malaysia pun begini sama. Tetapi apa yang membezakan, yang kita kata but Malaysian style, yang membezakan Westminster system di antara Malaysia dan United Kingdom ialah dalam ciri agama Islam itu dan tradisi Islam itu. Di sinilah saya nampak Masya Allah hikmahnya Puan Miti letakkan tajuk pada kita punya wacana pada pagi yang mulia ini, tradisi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan di sini tradisi, bab tradisi ini, saya kalau boleh mencuit dan habiskan rumusan saya di sini, bukan rumusan, untuk habiskan on the point of tradisi, because kita start dengan soalan Puan Miti tentang agama Islam, peranan raja-raja kita sebagai ketua-ketua agama. Dan bila Datuk Syam tadi mention this whole system about essentially
demokrasi berparlimen, and saya tertarik bila Datuk Syam tadi mention di mana duli-duli tuanku kita surrender, bahasa Melayu surrender apa? Menyerahkan, minta maaf lah bahasa teman Karab Berhuna, menyerahkan kuasa mereka yang sebenarnya tahun 1957 tu raja mutlak sebenarnya. Raja mutlak tu macam tu, seperti mereka ni raja mutlak jadi raja berperlembagaan. Tetapi ini bukan Datuk Syam, Puan Miti, bukan sesuatu yang baru dalam sejarah manusia. Yang sejarah manusia di mana kita nampak proses raja mutlak menjadi raja berperlembagaan ni, sudah ada beberapa babak penting dalam sejarah manusia. Yang paling terkenal kalau di negara-negara barat ialah apa yang dikatakan dalam bahasa Latin Magna Carta. Magna Carta yang berlaku pada tahun 1215, 1215, di mana masa itu Raja John ni adinda pada King Richard the Lionheart, Raja England yang paling terkenal, yang selalu orang kata raja ni raja yang mempunyai wawasan adil, semua raja yang berhemat, alhamdulillah. Tetapi adinda dia pula dia tak boleh ikut. Adinda ni raja ni macam raja yang zalim. Jadi bila Raja John lepas mangkatnya Raja Richard the Lionheart menjadi Raja England, Raja John ni memang dia memerintah dengan kadang-kadang orang kata zalim lah, sampai kan pembesar-pembesar di England tu memberontak. Itu yang dipanggil Baron punya war tu. Sebab mereka lepas tu memberi amaran pada Raja John ni, kalau tuanku tidak mengikut undang-undang, itu makna boleh kalau seperti raja mutlak ni kadang-kadang dia boleh tak ikut the rule of law, kami nak mau pancung kan. Jadi Raja John insaf, taubat dan setuju untuk membuat perjanjian dengan pembesar-pembesar, baron-baron yang ada di England pada masa itu pada tahun 1215 yang dipanggil Magna Carta dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Arabnya sebenarnya kalau kita nak terjemah Magna Carta ni akad kabir. Dan itu satu babak dalam sejarah manusia di mana raja mutlak menjadi raja berperlembagaan. Dan di tanah Melayu, di Nusantara, dalam sejarah kita yang cantiknya Datuk Syam, Puan Miti, yang ini tradisi sebenarnya yang nak ikut daripada raja mutlak ke raja berperlembagaan, sebenarnya ini mengikut tradisi Islam. Kita mungkin tidak sedar. Banyak orang kita tak sedar. Kita dengar ungkapan peribahasa Melayu yang kata biar mati anak, jangan mati adat. Orang Melayu sekarang ni kadang-kadang fikir, bukan orang Melayu, orang Malaysia pun, malah orang Cina, orang India yang faham akan peribahasa ni, mereka fikir apa maksud adat di sini. Banyaknya orang kita, malah orang Melayu sini salah faham adat ni, dia ingat adat pepatih yang macam ada kat Negeri Sembilan, atau adat nak kahwin contohnya, adat apa pakaian, baju, custom. Tetapi sebenarnya adat dalam ungkapan ni datangnya daripada, contohnya, yang ini ungkapan datang daripada negeri Aceh, Kesultanan Aceh contoh. Dan Sultan Iskandar Muda yang terkenal itu. Ungkapan datang daripada mulut baginda. Bila dia contohnya berlaku pada zaman dia, anak-anak dia sendiri dikatakan Tengku Mahkota dia sendiri yang tidak berlaku adil, yang berlaku zalim, yang bila anak raja sendiri broke the law. Dia langgar undang-undang. Yang undang-undang memerlukan supaya kalau selalunya memang kena mati. Jadi bila dia melakukan satu jarimah, satu jenayah, dan masa itu ialah Perdana Menteri dia, Tok Bendahara dia takut nak cakap pada raja pun, anak-anak dia sendiri yang melakukan satu crime, ni anak raja ni yang melakukan satu crime, melanggar undang-undang. Bila tuanku ayah anda di Sultan Iskandar Muda dengar, dia kata apa? Biar mati anak, jangan mati biar mati adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Maknanya uphold the rule of law. Tegakkan kedaulatan undang-undang itu. Datuk Syam, Puan Miti, tahu tak apa yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda ni datang dari mana? Sunnah yang diikuti sebenarnya adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih daripada Urwah yang meriwayatkan, bila mana Rasulullah bersabda, "Idza sarakat Fatimah binti Muhammad." Kalaulah anak Fatimah, Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah ni mencuri, sarakat, mencuri dalam syarak hukum syarak Islam,
Pada masa itu hukumannya kalau mencuri apa jadi? Kalau nak menjalankan hukumannya ialah potong tangan. Lau qata'tu yada. Aku sendiri akan memotong tangan. Ini sabda baginda Rasulullah dalam daripada hadis yang sahih. Ini menunjukkan biar potong anak jangan mati, adat bermakna undang-undang. Sebab dalam bahasa Arab adat bukan mana adat pepatih kita kat Negeri Sembilan contohnya, di Negeri Sembilan terus. Tapi adat maksudnya law, norms of society, uruf. Lagi satu perkataan, itu menjadi al-adat al-muhakkamah. Dalam kaedah Islam yang terkenal, adat itu menjadi norms of society. Adat itu menjadi satu landasan untuk perundangan. Itu antara itu kaedah kedima dalam bab syarak kita. Jadi di sinilah Puan Fatimah Datuk Syam, bila mana Sultan Iskandar Muna memang menjalankan hukum yang patut dijalankan, hukum dunia dan hukum akhirat, dan dalam menghukum anak dia sendiri, itulah bermulanya ungkapan terkenal, biar mati anak, jangan mati adat. This is the Magna Carta yang saya nak katakan. Dan di sinilah di mana Tun Sri Lanang dalam sejarah Melayu, kitab terkenal kita dari Nusantara itu merekodkan dalam sejarah Melayu babak di mana cerita Sang Si Purba, iaitu orang kata mewakili raja lah di sini, dan Demang Lebah Daun dalam cerita dari di Sumatera. Bila nak lantikkan raja, bila nak raja pertama di Sumatera nak jadi raja tu, apa janji dia? Dia janji, inilah yang Tun Sri Lanang cerita dalam sejarah Melayu, dikatakan wa'ad ataupun wa'adat macam tu. Dia punya spelling dalam Rumi dah tak betul, tapi bahasa Arabnya wa'ad. Ini yang saya katakan sebagai seorang sarjana atau ulama atau yang melihat dalam akan hal ini, inilah wa'ad kabir kita, Magna Carta, di mana perjanjiannya apa? Raja adil, raja disembah. Raja zalim, raja disanggah. Jadi kita, hadirin hadirat, Tuan Miti, Datuk Syam, patut bangga tradisi Melayu Islam kita di Nusantara sudah memang ada versi Magna Carta seperti 1205 pada tahun 1215 di England tu, yang menjadikan satu kebanggaan orang Barat untuk menaikkan kedaulatan undang-undang. Malah kita sendiri sudah ada, raja kita bukan raja mutlak macam tu. Memang raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Tetapi tradisi Melayu itu sebenarnya datang dari agama Islam itu sendiri. Dalam ungkapan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612 kan, atau 1615 dia baginda wafat, mangkat. Tun Sri Lanang pun tulis kitab sejarah Melayu pada tahun 1612 macam tu. Dan pada around the same time, Sultan Iskandar Muda ni terkenal sebab dia lah antara satu-satu raja Melayu yang tulis pada masa tu King King James the first of England, yang terkenal kalau di England, yang buat Bible dalam bahasa Inggeris, King James Bible tu. Dan memang ada rekodnya. Ini bukan raja olok-olok. Ini memang bukan macam orang nak tuduh Hang Tuah ni tak wujud ke apa. Ini raja ni memang wujud. Anak dia memang dihukum. Memang keluar kata ungkapan biar mati anak, jangan mati adat, yang asalnya daripada sunnah baginda Rasulullah SAW pada tahun kurun ke-7 lagi sebelum Magna Carta ada tahun 1200. Jadi di sinilah hebatnya agama kita, di mana tradisi raja berperlembagaan kita di Malaysia berpaksikan agama Islam, dan di tradisi ini bukan saja di barat. Itu sebab saya kata Westminster style, ya, sebabkan sejarah kolonialnya, tetapi Malaysian style Islam yang datang situ yang menguatkan dua-dua ni. Datuk Puan, alhamdulillah. So I mean, I love Malaysia because of this. Boleh tembak, ni uniknya. Sebab kalau di negeri barat, di UK, memang raja berperlembagaan mereka, dan macam raja tu dalam solat tak ada puasa. Itu sebabnya peranan agama mereka, agama Nasrani, kurang compared tu bila kita bandingkan dengan peranan agama Islam yang ada di Malaysia. Jadi kita patutnya bersyukur, alhamdulillah, yang tradisi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang ada di Malaysia ialah kuat sebab dia datang dari dua tradisi, barat dan Islam, yang dua berganding bahu, alhamdulillah di sini. Tetapi asalnya memang Islam, alhamdulillah, pada sekian lamanya. Terima kasih Datuk untuk penerangan yang begitu mendalam sekali. Hari inilah baru dengar betul-betul tentang perincian tentang adat tu. Kita biasa dengar tentang adat, biar mati anak, jangan mati adat. Tapi perincian betul-betul dengan sejarah sedikit sebanyak bagaimana statement itu dimulakan. Tapi bila Datuk kata tadi kita ada macam, kalau kita bandingkan di antara Westminster dengan kita bercerita tentang tradisi, dan Datuk maklumkan tadi
ada, kalau kita tengok di Malaysia dan juga di UK, ada 3 layer, ada 3 estate tadi. Maksudnya ada eksekutif, ada legislature dan juga ada bidang kehakiman, ada judiciary. Tetapi kita kat sini, kita dan UK ni dia ada special, dia ada kosong. Maknanya sebelum satu tu dia jadi kosong. Maknanya kalau ada atas satu lagi tu negatif satu lah. Jadi yang kosong tu untuk sistem beraja kita. Jadi saya lontarkan dulu pertanyaan kepada Prof Syam. Kalau melihat pada tadi bahawa asasnya adalah kita melihat bagaimana daripada sistem khalifah dan kemudian bagaimana pelaksanaan undang-undang itu dibuat, maknanya semuanya apa-apa sahaja dia bukanlah pada 3 badan ni sahaja. Maksudnya dia memang ada asas. Dari mana 3 badan ini mendapat cara untuk membuat undang-undang ataupun membuat peraturan. Tapi kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, dalam Perlembagaan Persekutuan kita, memang kita letakkan bahawa dalam perkara dalam, saya pun kena buka juga. Saya lama dah tak buka. Tentang apa? Tentang yang di-Pertuan Agong sebagai salah satu daripada kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif tak hak pada perkara 39. Wah. Hafal Quran macam hafal perlembagaan, masya-Allah. Hafiz tadi. Hafiz. Okey, eksekutif terletak hak kepada yang di-Pertuan Agong, tetapi adalah sambungan-sambungan dia tu. Cuma sekarang ni apabila kita melihat kepada bila kita melihat apa yang berlaku pada hari ini, Prof Datuk, apa yang berlaku pada hari ini, contoh apabila berlaku pindaan-pindaan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1993 yang mana adanya mahkamah khas dan kemudian kuasa imuniti raja dikurangkan, adakah itu merupakan satu tradisi baru yang sedang dicipta? Sedangkan ianya merupakan, kalau kata mengikut penerangan Datuk tadi, sebenarnya perkara itu dah ada. Tapi apabila kita melihat dalam sudut perundangan dalam negara kita, adakah itu satu tradisi baru? Silakan Datuk. Silakan Prof. Saya selalu, terima kasih Puan Minty. Sebab tu saya kata tu, Datuk, soalan-soalan Puan Minty ni memang mencabar dan panas lah biasanya. Seperti soalan-soalan di Oxford ni. Sebab apa tahu Datuk? Sebab penonton kita mahukan persoalan yang berlega dalam kalangan masyarakat. Bila kita katakan kita menerima sistem raja berperlembagaan ini, adakah ia statik semasa 1957? Sebab tu nanti kalau kita kata dia statik pada tahun 1957, it was meant as it was. Dan adakah kita boleh move on dengan benda-benda yang baru ni? Baik, dalam konteks sebuah perlembagaan, dia tertakluk pada pindaan. Memang dia boleh pindah. Jadi pindaan itu sama ada dia melibatkan raja ataupun tidak. Perlembagaan kita tidak menetapkan satu syarat bahawa kalau melibatkan raja tak boleh pindah. Tidak. Cuma perlembagaan kita menyatakan kalau nak pindah hal-hal berkaitan dengan raja-raja, mesti dapat perkenan baginda. Jadi ini yang pokoknya di sini ialah apabila pindaan-pindaan dibuat, sebelum saya jawab ada tradisi baru ataupun tidak, semasa pindaan itu dibuat, adakah ia sebenarnya mendapat perkenan Juli Yang Maha Mulia Raja-Raja melalui Majlis Raja-Raja? Kan kita seringat jelas perkara 38 dalam fasa 4, any law affecting the position, privileges, powers and dignities kat raja-raja tu boleh dipindah hanya apabila mendapat 2/3 majoriti dan berkenan baginda semua melalui Majlis Raja-Raja. Jadi di sini saya nak ungkapkan perkataan perkenan tu. Consent. Perkenan raja-raja ini, baginda, bila kita katakan perkenan, maknanya dalam bahasa orang biasa kita akan kata raja-raja dah setuju dah tu. Raja-raja dah berkenan, raja-raja dah setuju. Maknanya saya nak kaitkan dengan jawapan saya yang awal, bahawa raja-raja itu yang memilih. Cuma soalan dalam kalangan masyarakat lah Datuk ya. Betul ke raja ni memilih atau dipaksa oleh demokrasi? Betul-betul ke raja ni memilih dan dipaksa dengan demokrasi? Kes yang terbaru ya diputuskan oleh mahkamah pada bulan 8 tahun 2021, persoalan tentang basic structure. Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa kes ke Mahkamah Persekutuan, bertanyakan kepada mahkamah, apakah pindaan pada tahun 1993 itu sah? Dan mahkamah kata sah. Bila dikatakan sah, maknanya pindaan itu telah dapat perkenan raja-raja. Jadi di sini, tapi di sini saya rasa dalam kalangan masyarakat awam masih lagi mempersoalkan. Walaupun keputusan mahkamah itu dah ada, masih lagi mempersoalkan sama ada perkenan raja-raja itu benar atau tidak benar. Sebagai pelajar undang-undang, saya akan lihat cuma adakah dia pindaan tersebut melalui proses dan adakah proses itu sebenarnya benar berlaku dan perkenan itu benar. Jadi bila adanya pembuktian dan diangkat oleh mahkamah, maka
pindaan itu adalah sah. Ya, ini telah menjawab satu persoalan besar. Sebab kat sinilah Datuk, pentingnya untuk kita sebagai pengkaji dibenarkan melihat rekod-rekod dalam majlis raja-raja. Kadang-kadang dia ada ni juga Datuk, macam susah kita nak dapat rekod-rekod ni. Kita boleh tanda tangan akta official secret, ya, kita boleh hanya untuk kajian supaya kepentingan raja-raja itu dijamin sekiranya berlaku contestation, pertembungan antara raja berperlembagaan dengan demokrasi dan berparlimen. Dalam banyak hal negara kita ni Datuk, komiti ya, raja akan diletakkan di bawah demokrasi. Walaupun pada asalnya saya kata raja itu awal daripada demokrasi. Jadi sebenarnya sekarang ni kita bersedia untuk berlakunya contestation. Kenapa ia berlaku? Apabila demokrasi itu gagah, maka raja ini lemah. Itu hakikat dia. Kalau demokrasi itu berkecamuk, kebobrokannya telah nampak, maka raja itu akan menjadi kuat. Ini realiti dekat Malaysia. Kenapa pindaan pada tahun 1993 itu berlaku? Kerana demokrasi itu kukuh. Kerana demokrasi itu kuat. Raja-raja pada yang saya lihat kepada beberapa perbincangan yang dibuat oleh para sarjana dalam penulisan-penulisan, raja-raja memang berbolak-balik, memang tidak mahu pada awalnya. Baca tengok handset parlimen pada tahun 1993, raja-raja telah menghantar memorandum kepada Dewan Negara menyatakan ketidaksetujuan kepada pindaan 1993. Ini yang sebenarnya realiti dalam masyarakat. Jadi masyarakat membaca handset itu. Jadi tak ada dokumen lain menyatakan raja-raja dah setuju. Jadi itu menjadi polemik. Jadi ini kalau raja-raja dah setuju, tak jadi polemik lagi lah. Tak apa, tuanku duli-duli tuanku raja-raja pemerintah dan majlis raja-raja ini dah bersetuju. So kita mengangkat apa yang raja-raja kita mahukan. Ada satu ketika kita menasihati supaya raja-raja kita juga menjaga kedudukan baginda dan privileges yang baginda ada. Supaya dia tidak dimakan, dimamah oleh demokrasi berparlimen tu. Datuk, saya nak memperkenalkan satu istilah baru. Kalau kita kenal di Malaysia ini adalah raja berperlembagaan. Tapi di UK itu sebenarnya raja dalam demokrasi berparlimen. Dalam demokrasi berparlimen, saya sering bagi contoh macam ni, Puan Miti, dalam pelantikan yang di Pertuan Agong contohnya, ianya disaksikan oleh 2 wakil daripada majlis raja-raja. Dia bukan disaksikan oleh wakil parlimen. Sedangkan di UK itu, pelantikan raja disaksikan oleh parlimen. Itu bezanya sangat besar. Betapa bijaksananya ayahanda raja-raja kita sekarang ni menuntut supaya lantikan yang di Pertuan Agong itu dikekalkan atas perkenan majlis raja-raja. Maknanya demokrasi tak mainkan peranan dekat situ. Demokrasi cuma majlis raja-raja telah membuat keputusan untuk memilih sultan dari negeri mana-mana untuk menjadi yang di Pertuan Agong. Dan di peringkat negeri pula, raja itu dipilih oleh, kalau Datuk dalam Dewan Negara, Datuk memilih sultan bagi negeri Perak. Dan negeri-negeri itu meletakkan kuasa melantik raja itu kepada kumpulan raja itu sendiri. Pindaan-pindaan perlembagaan yang ada 2 bahagian kita selalu cakapkan, dan perlembagaan negeri tidak boleh dilakukan oleh Dewan Undangan Negeri. Ia dilakukan oleh Dewan Perajaan atau Majlis Perajaan atau Dewan Negara bagi negeri. Itu menunjukkan kedaulatan raja itu dijamin dalam sistem kita. Tapi malangnya lah, saya nak gunakan istilah tadi, raja dalam demokrasi berparlimen ini, the missing word is perlembagaan. Dan tak ada perkataan perlembagaan itu. Kalau sekarang di Malaysia, kita bergantung kepada peruntukan dalam perlembagaan itu. Kuasa raja, prerogatifnya sama ada discretionary-nya, puas hati baginda atau residual power tu ada dalam perlembagaan. Jadi di sini saya nampak sememangnya sedang dicipta satu tradisi baru untuk mengurangkan kuasa raja. Saya harus berterus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Pindaan berkaitan dengan royal assent, Cok Mohor yang di Pertuan Agong yang wajib pada awalnya untuk memperkenankan suatu undang-undang sebelum ianya dijadikan undang-undang. Dan keduanya, tarikh untuk pelaksanaan undang-undang itu adalah wajib mendapat perkenan daripada raja yang di Pertuan Agong. Tapi itu telah dipinda. Itu sudah tiada. Kecuali dalam beberapa perkara yang dipegang oleh raja di bawah perkara 159 dalam pasal 5 dan juga 38 dalam pasal 4. Ya. Jadi ini sebenarnya
kita sekarang moving towards raja dalam demokrasi berparlimen, bukan raja berperlembagaan. Memang ada dalam perlembagaan, tapi konten analisis yang kita buat ialah kuasa raja itu berkurang. Kalau kita balik kepada tradisi dalam gubalan undang-undang di peringkat negeri ya Datuk, mesti dapat perkenan raja-raja, mesti mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Raja. Alhamdulillah, setengah-setengah negeri dihormati rajanya, dan rajanya menunjukkan kewibawaan, quote-unquote keperwiraan dalam mentakdir negeri itu. Tapi sekiranya demokrasi itu semakin gagah, dia akan menejah ke atas kuasa raja. Dan ini terbukti, pindaan telah dibuat. Baik atau tidak baik, saya bercerahlah kepada institusi beraja itu sendiri, rakyat dan demokrasi, tapi sebagai pengkaji dan pelajar undang-undang, kuasa itu telah kurang. Kalau kita balik pada negeri Terengganu sebelum kita merdeka, yang kata Perlembagaan Negeri Terengganu 1911, yang Itqanul Muluk Bita'dilus Suluk, dia letakkan syarat untuk buat rang undang-undang mesti dapat perkenan raja. Kalau pertama kali serah kepada Duli Tuanku tidak berkenan, hantar balik kepada orang yang membuat undang-undang itu, wakil-wakilnya. Itu pun dilantik oleh Sultan sendiri kan. Jadi serahkan balik sampai 3 kali. Kali keempat, Duli Tuanku tak berkenan lagi. Duli Tuanku kata mentaksirkan undang-undang itu. Jadi Duli Tuanku bertitah, barulah undang-undang itu boleh menjadi undang-undang. Jadi tradisi ini sebenarnya bukan menunjukkan kuasa veto raja, tapi menunjukkan betapa berhati-hatinya raja apabila membuat sesuatu undang-undang yang melibatkan anak negeri atau anak rakyat baginda. Jadi di sini saya mungkin ini orang kata satu analisis, bukan tahun ini saya kaji Datuk, saya dah kaji dalam 4-5 tahun. Dan saya ikutkan perkembangan. Di UK, walaupun mereka menyatakan raja dalam demokrasi berparlimen, dalam 1000 lebih rang undang-undang disemak oleh Queen of England, of Her Majesty. Tapi di Malaysia ni mungkin orang akan mempersoalkan kalau tuanku minta, tuanku nak tengok rang undang-undang ini. That this has been done in UK kan. Jadi macam Queen of England tu masih lagi mempunyai kewibawaannya. Jadi tradisi yang baru ini cuba dibina. Tradisi ini cuba dibentuk. Itulah peringatan saya kepada rakyat Malaysia dan juga institusi raja itu sendiri, kita berhati-hati tentang demokrasi. Bukan nak syakwa sangka. Sebab kita ada istilah demokratos, kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Bak kata Abraham Lincoln kata kan, dia kata government of the people, from the people, for the people, something like that kan, kita by the people. Okay. Maksudnya jadi rakyat. Tapi dalam frasa raja ni, raja dan rakyat berpisah tiada. Tapi ada pula orang kata raja ni tak dipilih oleh rakyat, kan? Sebab dia mengambil kacamata demokrasi, melihat kepada raja ni. Ini salah. Kalau nak lihat raja, lihatlah dalam tradisi yang Datuk sebut tadi. Kalau nak lihat demokrasi, lihatlah dalam tradisi demokrasi itu. Jadi bila kedua-duanya bersatu, ini yang kita nak bina tradisi baru sebenarnya. The synergy, the tradition yang kita telah bina itu sebenarnya untuk mengukuhkan institusi raja. Dan kita berharap sistem demokrasi ini tidak mengurangkan kuasa raja, tetapi membina sinergi yang lebih kukuh antara institusi raja. Dan rakyat memainkan peranan penting. Orang kata hilangnya daulat raja, sekiranya hilangnya rakyat raja. Daulat raja itu berada pada rakyat. Jadi kita serulah, saya fikir rakan-rakan kita pelayar sana telah banyak mendengar celoteh-celoteh saya tentang ini, dan saya percaya sekarang adalah tanggungjawab kita untuk memastikan tradisi meletakkan raja sebagai nombor kosong di atas itu adalah suatu yang perlu dikekalkan, dan melalui sistem demokrasi yang kita ada ini yang berasaskan nilai tempatan, berasaskan nilai watan, berasaskan nilai-nilai tradisi Islam itu. Allahu a'lam. Mungkin Datuk boleh. Thank you committee, thank you Datuk Syam. Very provoking and quite interesting because saya datang daripada Britain dulu dekat Oxford, memang kita ada sistem beraja di sana, jadi bila saya dengar secepis apa yang keluhan Datuk Syam cerita kat sini, di mana kalau memang dalam this is Malaysia Westminster system but Malaysian style,
Dan because but Malaysian style tu memang ada secara organiknya, memang ada development untuk kita buat tradisi baru. Tapi isunya di sini ialah tradisi ini ada tradisi yang baik atau buruk. Itu yang penting. Jadi it's good to hear that di Malaysia memang, there is this development, memang ada perkembangan. Tapi bila saya dengar tadi cerita yang pasal isu pindahan perlembagaan persekutuan, dah memang ada keputusannya sebab I think so jadi dia orang dah memang check record ke Majlis Raja dan dapat berkenan tu. Jadi I will not go into detail, saya faham isu ni. Tapi seperti Datuk Syam tadi mention, mungkin eloknya kalau dapat sarjana-sarjana, ulama-ulama dan expert-expert yang dapat lihat sendiri, witness memang ada dapat betul-betul pengenalan ke atau tidak. Sebab kalaulah memang kalau pindahan perlembagaan persekutuan tidak mendapat perkenan Majlis Raja-Raja untuk tahun 1993 tu, technically menurut konstitusi kita is null and void because you kena dapat. Tapi I'm not going to comment on that lah. Ini ahli pengkaji kena tengok isu tu. Tapi saya nak touch isu yang lebih besar di sini, which is something yang Datuk Syam mention about hala tuju tradisi itu. Sebab sunnah ni sebenarnya bukan saja kalau kita fikir sebagai orang Islam, fikir sunnah ni benda baik je. No, sunnah maksud dalam bahasa Arab ialah tradisi. Tradisi ni boleh jadi baik dan buruk. Sebab bila kata selalunya orang Islam dia kata sunnah, mereka ingatkan sunnah Rasulullah. Memanglah sunnah Rasulullah memang baik. Tapi kita jangan lupa kalau dalam lughawi, makna sunnah ni boleh, sunnah ni maksudnya jalan aja. Jalan boleh ke jalan baik dan jalan yang buruk. Boleh juga sunnah iblis, itu dah buruk. Itu contohnya. Jadi di sini simple point. There is, walaupun dalam demokrasi itu, untuk orang-orang yang memikirkan untuk mentuhankan demokrasi, katakan, kalau di Amerika Syarikat contohnya, jadi yang ketua demokrasinya adalah basically presiden. Ada memang dibahaskan di England sendiri, di UK sendiri, sistem beraja itu, especially orang-orang Republican yang anti monarki ini, mereka tak suka ada raja, jadi mereka nak jadikan contohnya England ni jadi macam Amerika Syarikat. Ada presidential punya sistem, presidential democratic system. Bukan sistem demokrasi berparlimen seperti di Malaysia dan di England. Tetapi antara perkara yang sangat tak berkenan lah orang kata macam ni, bukan raja, rakyat-rakyat bila dah nak gerakan-gerakan Republican yang ada di Britain tu sendiri. Bila contohnya nanti dia fikir, kalau tak ada nanti Queen Elizabeth, kalau tak ada raja seperti Queen Elizabeth tu nanti, seorang raja yang memang adil, alhamdulillah seorang raja yang memang menyekap zalim tu contohnya, siapa yang kita nak gantikan Ratu Elizabeth tu dengan? Jadi dia orang fikir, bila fikir Tony Blair saja dia, tak mau. Lari daripada idea, tak mau boleh ada presiden kalau ada di Britain. Contoh itu di situ ya contohnya. Kenapa berlaku perasaan dan attitude sebegitu rupa di Britain hari ini? Kenapa? Sebab kan boleh juga ada the tyranny of the majority. Boleh juga ada kezaliman yang dilakukan oleh puak-puak majority itu. Boleh juga dilakukan the tyranny of democracy in a sense. Jadi contoh yang paling terbaru kalau berlaku di United Kingdom pada tahun lepas atau tahun 2020 di mana Perdana Menteri di sana Boris Johnson suspend parlimen ataupun bahasa undang-undangnya prorogue parlimen. Kan bahasa Melayu suspend apa? Menggantungkan parlimen demokrasi berparlimen itu di UK. Apa yang berlaku di UK? Bila first estate menggantungkan second estate, hero-nya di sana ialah the third estate, iaitu mahkamah Supreme Court di UK, the so-called famous Spider Lady Baroness Hill sebagai ketua hakim dengan 7 hakim yang lain tu menolak balik keputusan executive first estate tu. Inilah di mana ada check and balance antara 3 co-equal branch of government tu. Memang ada check and balance, memang ada semak dan imbangnya. Pada tahun 2020 ke 2021 saya mana lupa, di mana bila parlimen tu digantungkan oleh Perdana Menteri di UK, lepas tu estate ketiga ni di check and balance kan. Sekarang alhamdulillah Baroness Hill, Datuk Syam dan Puan Miti dilantik di Oxford sebagai seorang profesor yang menyandang kursi Tuanku Sultan Azlan Shah kita, Sultan Azlan Shah Fellow, di Oxford Center for Islamic Studies. Masya Allah, ini daulat tangguh-tangguh kita, haibahnya sampai ke
Negeri barat sana tu alhamdulillah. Jadi Baroness Hill menjadi hero, seorang heroin kalau di UK kerana apa? Kerana dinampak sebagai seorang yang seperti sabda baginda Rasulullah SAW, afdalu jihadi kalimatu haqqin aina sultanin jair, iaitu sebaik-baik jihad, sebaik-baik perjuangan ialah seorang yang speak truth to power, orang putih kata, yang memperkata benar di hadapan pemerintah yang mungkin yang zalim di sini. Jadi di sini rakyat di sana nampak ini satu kezaliman, menggantungkan parlimen, Baroness Hill di Supreme Court di United Kingdom dan hakim-hakim yang lainnya menolak keputusan itu. Masya Allah. Kenapa saya ceritakan hal ini? Kalau di Malaysia kita baru lepas pada tampuk kerajaan yang Perdana Menteri yang ke-7. Ke-8, ke-6. Itulah saya dah ingat dah. Nombor pun dah lupa. Kita dah 3 tahun. Dalam 3 tahun ni kita dah ada 3 Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri yang ke-7. Tan Sri Mahyudin Yassin pada zaman ke-8. Perdana Menteri ke-8. Jadi berlaku di mana pada kerajaan Perdana Menteri ke-8, di mana kerajaan itu executive first estate prorok parlimen, menggantungkan parlimen. Tapi di sini bukan third estate yang terbalikkan balik hal itu, di mana memang rakyat rasa ini adalah memang rasa macam memang tak patut berlaku. Jadi apa yang berlaku di sini, inilah di mana peranan kita nampak daripada raja-raja Melayu kita di majlis raja-raja itu dan Seri Paduka Baginda sendiri. Hero-nya di sini bukan estate ketiga, bukan hakim-hakim kita, tetapi raja-raja Melayu kita yang menarik balik, yang memainkan peranan semak dan imbang estate pertama tadi sebagai estate yang asal, estate zero, yang mereka memang ada asal pemerintah menyerahkan kuasa pemerintah itu dalam ini. Jadi ini contoh cantik di mana kita boleh dengan bangganya sebagai anak Malaysia. Tak kisahlah orang Islam atau bukan Islam, Melayu, Cina, India, Kadazan, mana ke dusun apa ke Iban, boleh dengan proud keluar negara dia kata, wah, our Baroness Hill yang ada di Malaysia sebenarnya raja-raja kita. Seri Paduka Baginda, Tuanku Agung, Tuanku Timbalan dengan selain raja-raja Melayu kita. Kerana apa? Mereka kalau bab kata Star Wars, restoring balance to the force. Jadi di sini Datuk Syam menaikkan satu isu yang sangat menarik, yang memang interesting dan kontroversial, dan di mana macam tadi kata Puan Miti selalu tanya soalan-soalan yang memang apa orang kata tajam. Ini seperti di Oxford juga. Kita memang boleh bersembang dalam konteks ini, memang dalam ini supaya kita faham peranan dan role-nya raja-raja itu. Jadi kita seharusnya tanyalah soalan, nak jadi ke macam kat Britain tu, orang kalau tak mau raja, nak jadi macam jadi presidential system. Nanti takut siapa yang lepas nak jadi presiden. Jadi memang secara hakikatnya Datuk Syam, Puan Miti, kalau kita baca di Economist, itu satu makalah jaridah yang terkenal dalam dunia, memang saya sarankan especially ulama-ulama patut baca Economist untuk kita read around our subject. Dan Economist dia mereka ada keluarkan tiap tahun, the Economic Intelligence Unit EIU mengeluarkan satu demokrasi index, satu indeks negara-negara demokrasi dalam dunia ni. Adalah 100 lebih negara demokrasi, dia ada indeks. Siapa negara demokrasi paling hebat nombor 1 sampailah ke 100 lebih. Tahu tak hadirin wa hadirat sekalian rahimakumullah, Datuk Syam, Puan Miti, dalam list demokrasi indeks satu dunia ni, the top 5 country of demokrasi, the majority negara-negara dalam demokrasi indeks, semua negara demokrasi berparlimen dengan raja berperlembagaan, seperti kata Datuk Syam tadi. Maknanya ini Amerika Syarikat pun tak ada dalam list top 5. Maknanya satu-satu negara demokrasi berparlimen yang ada raja berperlembagaan ini adalah lebih stabil daripada satu negara demokrasi yang seperti presidential system. Jadi kita doakan supaya Malaysia satu hari akan menjadi naik, kita lah tangga ke berapa. Memanglah kat bawah kita ada banyak isu lagi untuk naikkan kita punya demokrasi indeks tu. Tapi kita doakan supaya kita dah ada ingredient, kita dah ada bahan-bahan dia dah. Kita ada zero estate, ada negara tak ada zero estate. Macam Amerika Syarikat, kita dah ada zero estate. Jadi kita mempunyai satu potensi di mana Malaysia boleh menjadi one day top 10, top 5 for democracy index. Sebab lagi senang kita nak naik top 5 sebab kita dah ada raja berperlembagaan.
sistem diraja kita. Alhamdulillah. Tetapi kita sama-sama rakyat, semua estate termasuk rakyat, berganding bahu seperti rakyat-rakyat dunia Maha Mulia kita untuk make our nation great melalui apa yang sudah berlaku dengan negara-negara lain. Jadi contohnya Norway, satu contoh negara yang beraja yang memang top. Sweden contohnya, ataupun Holland contohnya. Tak nampak pula Amerika Syarikat di sana. Jadi di sini antara kalau kita nak cakap bahasa Arab lah, manakib, kebaikan-kebaikannya. Contoh-contohnya kenapa yang baiknya ada sistem raja itu sebenarnya. Sebagai satu sistem semak imbang kerajaan kita juga sebenarnya. Tapi payung negara kita, tapi cara dia tegur semak imbang halus. Ini istana, dia tweak sikit saja. Orang kata macam tu je dah. Itu haibah dan daulatnya raja-raja kita. Datuk, bila Datuk kata tentang perlunya ada dua sistem untuk bila tengok dalam bila the economies menyenaraikan, maksudnya demokrasi yang terbaik lah antara urus takbir yang terbaik di dunia. Okay, dia melibatkan dua sistem. Jadi macam kita ada kedua-dua belah sistem tu. Dia membawa kepada apa yang berlaku di Malaysia dan juga mungkin ruang pandang Datuk sebab Datuk berada di luar. Jadi Datuk boleh tengok dua dunia, glimpse of the two worlds. Pertama adalah dari aspek pengasingan kuasa. Macam tadi bila Datuk bercerita tentang estate 0123, setakat itulah yang kita ada kan. 0123. Antara perbezaan pengasingan kuasa yang sangat ketara di Malaysia adalah badan kehakiman kita tidak membuat undang-undang. Tetapi di UK membuat undang-undang, judge make law. Lepas tu yang keduanya apabila raja-raja itu menjalankan fungsi baginda sebagai check and balance. Tapi bila kita bercerita tentang pengasingan kuasa, sekarang ini apa yang kita tengok berlaku di Malaysia adalah, dan juga kita tengok di UK. Macam tadi Datuk kata, di UK raja tu seakan macam simbol saja. Tetapi kalau kita melihat pula dari segi praktikalnya, baginda berupaya untuk menyemak lebih 1006 dokumen untuk undang-undang untuk melihat sama ada viable ataupun tidak, elok untuk rakyat baginda ataupun tidak. Tapi perkara itu tidak berlaku di Malaysia dah sekarang. Jadi bagaimana tak berlaku di Malaysia sekarang? Kalau ikutkan perkenan, kalau ikutkan perkenan seperti yang ayat Prof tadi bercakap, maaf ya Datuk, kita bercakap tentang raja yang juga tertakluk kepada perlembagaan undang-undang yang tertinggi. Jadi bila kan kisah undang-undang Akta Majlis Keselamatan Negara. Yes, good example. Ya, yang itu Jadi ini satu contoh Datuk Syam berikan yang pada zaman itu, zaman Barisan Nasional ke atau zaman, saya lupa zaman mana, Barisan Nasional kan macam tu. 2017. Jadi itu satu contoh yang baik Puan Miti. So di sini ada undang-undang di mana rakyat gusar Akta Keselamatan Negara, di mana mungkin kuasa pihak eksekutif dititik beratkan lebih kata. Jadi itu sebabnya penting peranan raja-raja seharusnya memainkan peranan supaya seperti di England juga, boleh memainkan check and balance ini di mana kena ada rundingan. Jadi kalau raja tu tak jadi check and balance untuk signkan untuk sesuatu ini untuk law, for example, then we could have the tyranny of the majority balik tadi, atau the tyranny of democracy contohnya. Masalahnya sebab undang-undang tu dah sebab dia begini Datuk, bila Datuk bercerita macam tu memang atas kertas kita nampak bagaimana ianya sepatutnya dilaksanakan, tapi kita bercerita atas lapangan. Dia berada di atas lapangan macam perkara 39. Eksekutif itu sebenarnya terletak hak kepada Yang di-Pertuan Agong. Tetapi adalah ayat-ayat belakang boleh dilaksanakan oleh Perdana Menteri, Jemaah Menteri ataupun orang-orang yang dilantik. Tapi apabila keabsahan undang-undang itu adalah apabila ianya dibawa ke mahkamah dan mahkamah yang mengeluarkan tafsiran terhadap undang-undang itu. Jadi sekarang ni atas kertas memanglah nampak cantik. Kita nampak bagaimana raja itu sebagai payung, raja itu mahkamah seharusnya berupaya sebagai check and balance. Sama ada raja betul-betul dapat perkenan atau tidak dalam hal itu. Kita melihat bagaimana sebenarnya satu usaha yang kita boleh buat. Kalau nak kata rundingan, saya rasa Malaysia ni antara yang paling glamour dengan pelbagai rundingan yang kita ada. Jadi sebenarnya bagaimana kalau kita nak mencari jalan titik temu bahawa pengasingan kuasa itu dibuat dengan niat yang baik. Dengan niat yang baik. Tetapi apabila dipraktiskan, dan kita perlu ingat bahawa sayalah sebagai rakyat, kita tidak mengetahui kesemua maklumat yang ada. Jadi kita hanya nampak gambaran apa yang berlaku. Jadi apa yang berlaku pada negara kita pada hari ini memang macam Datuk katalah sangat menggusarkan. Tetapi kalau di UK kita boleh nampak terus ada hero, ada sebagainya. Tapi kita kat sini kita tak nampak. Kadang-kadang adakah ada orang yang bermain di belakang tabir ke ataupun memang betul-betul. Jadi yang membawa saya kepada sebenarnya kepada
Satu soalan lain. Maksudnya dari dua perkara lah yang saya nampak. Satu dari sudut pendidikan. Dan kedua adalah dari sudut prinsip. Prinsip pelantikan itu sendiri. Pelantikan, pemilihan raja itu sendiri. Macam Datuk, alhamdulillah kami dapat orang daripada ahli Dewan Negara. Jadi Datuk boleh ceritakan pada kita bagaimana pemilihan untuk raja-raja. Maksudnya prinsip yang diguna pakai untuk memilih raja-raja dan juga prinsip yang sepatutnya diguna pakai untuk ahli-ahli yang dilantik oleh rakyat. Kerana pada hari ini raja sahaja yang mempunyai requirement yang perlu Ketat syarat dia. tak syarat nak jadi raja. Tapi di bahagian pemain demokrasi, winnable candidate, asal ada duit, asal dapat sokongan grassroots, mereka boleh jadi pemimpin. Jadi bagaimana Datuk dan Prof? Bagi Datuk, sebab saya ni selalu dengan wacana dan kita sesekali saja bersama Datuk dan eloklah kita beri Datuk Mungkin Datuk boleh insights on that lah. Isu pengasingan kuasa di antara estate-estate yang 3 dan 4 adalah penting. Dan inilah kenapa. Sebabnya di belakang ni, kalau kita dalam agama Islam, hukum syara'an kita panggil ini, dia punya ilahnya ialah keadilan sebenarnya. Isu belakang ni, falsafahnya keadilan. Itu sebabnya dalam agama Islam, ulama-ulama kita mengatakan al-adlu maqsadu syariatil asil, iaitu keadilan. Menegakkan keadilan itu adalah sebenarnya maksud utama syariah kita, maksud utama undang-undang kita, undang-undang Islam kita sebenarnya. Dan disebabkan oleh falsafah menegakkan syariah itulah yang membuatkan penting untuk kita mengasingkan cabang-cabang kerajaan itu sendiri. Jadi memang pada mulanya raja itu satu, kerajaan itu mungkin dulu-dululah, zaman dulu kala raja itulah yang eksekutif, raja itulah yang membuat undang-undang, raja itulah yang menghakimi orang. Tapi slowly but surely yang 3 cabang ni jadi dipisahkan. Yang inilah perkembangan Allah Subhanahu Wa Taala ada takdirkan bila kita berkembang sebagai manusia dan lebih bertamadun dan lebih mengasingkan. Tetapi apa yang menjadikan tradisi itu baik atau buruk adalah kacamata, dari kacamata keadilan itu adalah benda ini berlaku adil atau tidak. Jadi di sini mungkin saya tak mau cakap lebih dalam hal ini kecuali dengan doa Mufti Ahmad Said yang dibacakan pada hari merdeka kita. Subhanallah. Pada tahun 1957. Ini saya panggil doa merdeka. Kalau tak percaya, cek Google, cek ini Mufti Negeri Sembilan, tuankunya Seri Paduka Baginda yang pertama kita dari Negeri Sembilan. Ini doa dari Masya Allah. Walaupun darul khusus, tapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Apa doa Tuan Mufti masa itu? Allahyarham Syekh Datuk Ahmad Said. Allahumma waffiq sa'iral umal wal wuzara wassalatin wal umara li ri'ati umuriddin wal muhafaza ala huquqil muslimin. Dan yang ketiga, wa iqamatil adli fil ahkam. Yang keempat, wa tamasuki bi fadailil Islam. Doa yang sangat cantik, especially yang nombor 3 tu. Ya, doanya, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah sukses, taufik, berikanlah kejayaan untuk siapa? Ini doa-doanya sairul umal, iaitu the civil servant, penjawat awam. Interesting, dan doanya dia kata penjawat awam, supaya penjawat awam ini sebenarnya neutral daripada kepartian politik. Seperti raja-raja juga in that sense. Supaya penjawat awam boleh serve the government of the day, tak kisah dari parti mana, dari mazhab mana, dari hizb mana pun. Wal wuzara, penasihat-penasihat ataupun menteri-menteri dalam menjalankan tugas. Wassalatin, dan raja-raja kita. Wal umara, dan pemerintah kita, leaders kita ni. Dalam apa? Li ri'ati umuruddin, dalam menjaga urusan agama kita. Wa muhafazatin huquqil muslimin, dan menjaga hak-hak rakyat kita. Tetapi saya nak tekankan doa yang ketiga ni, wa iqamat adli fil ahkam, dan dalam menegakkan kedaulatan undang-undang. Ini basic point dia. Puan Miti, Datuk Syam, balik-balik pada tadi, biar mati anak jangan mati adat, balik-balik pada Magna Carta di England, balik-balik pada Wa'ad Kabir di dalam sejarah Melayu itu, semua balik pada sunnah baginda Rasulullah SAW dalam mendaulatkan undang-undang.
Kalau kita faham itu dan kita faham kenapa penting untuk kita mendaulatkan undang adalah untuk menegakkan tidak lain tidak bukan keadilan. Kalau kita faham itu dan kita fahamlah yang itulah yang sebenarnya menjadi titik tonggak. Tak kisahlah untuk sistem demokrasi berparlimen atau malah raja berperlembagaan atau raja mutlak sekalipun. Sebab raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disanggah. Jadi saya balik pada saranan moral, saranan falsafah, saranan yang kita tak boleh nampak ni, iaitu berpaksikan pada pentingnya untuk kita menegakkan keadilan. Penting untuk kita berlaku adil. Pentingnya untuk kita mendaulatkan undang-undang. Itulah satu basis di mana bukan saja agama kita, ini world civilization macam ni. Untuk menegakkan satu pengukur kejayaan. Jadi kalau we are true to ourselves, fitrah kita balik pada fitrah kita dalam menegakkan keadilan. Seperti kalam ulama-ulama kita. Iaitu keadilan itu adalah sebenarnya objektif asal syariat kita. Dan kalau kita balik pada fitrah itu, kita tidak akan ada masalah insya-Allah dalam mengetatkan atau melonggarkan atau meletakkan pemimpin-pemimpin kita daripada kalangan yang berdemokrasi, memang dari kalangan rakyat dan juga daripada kalangan raja-raja sekalipun. Itu yang the basic point. Sorry lah jadi macam orang kata tazkirah, tausiah agama. Tetapi memang ini dia. The root ni memang di sini. Kalau kita tidak ada fitrah yang untuk tarik balik dan untuk menegakkan keadilan, memanglah akan ada corruption. Memanglah akan ada salah guna kuasa. Memanglah akan ada fasadul seperti dalam ayat Quran Al-Karim, zaharul fasad fil ard. Memanglah akan ada korupsi di dalam dunia ini. Dan asasnya sebenarnya balik pada konsep keadilan itu sendiri sebenarnya. Jadi saya harap kita faham pengasingan kuasa yang seperti Puan Miti kata ni memang penting. Dalam bahasa orang putih Amerika Syarikatnya co-equal branches of government. Alhamdulillah kita ada di Malaysia dari segi orang kata zahirnya, mungkin batinnya belum lebih cukup orang kata. Jadi kita sekarang ni seperti mujahidun, pejuang-pejuang untuk menjadikan negara kita lebih orang kata mantap, untuk rise the rank dalam demokrasi indeks. Itulah kita punya jihad sebenarnya. Untuk kita naikkan makam negara kita sebenarnya. Dengan apa? Dengan membuatkan pastikan kita pengasingan kuasa itu betul-betul hakiki. Mungkin as some of you would say, mungkin penonton kita yang still mungkin would think that, tak ada lagi pengasingan yang sebenar, yang betul hakiki. Itu sebabnya kita kena ada go through orang kata pengalaman hidup lah. Inilah kalau orang putih kata growing pain. Bila you membesar ni memanglah sebagai budak kecil nak menjadi watang, atau orang Negeri Sembilan kata sawo matang. Ini memang perjalanan yang kita kena lalui. Yang dulu-dulu kan 20 tahun lepas mungkin antara ahli-ahli politik sebelum ada pertukaran kerajaan di tampuk di peringkat persekutuan antara Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan, sebelum tu memang mungkin orang tak fikir pun fikir kita boleh agree to disagree kalau di parlimen contohnya. Orang nak pergi, kalau nak pergi kenduri, ini kalau dah lain parti dah tak boleh nak pergi kenduri. Kalau dulu orang UMNO dengan PAS nak pergi kenduri memang punya susah nak pergi kenduri, dengar cerita macam tu. Ini sekarang dah boleh pula pergi kenduri. Kita ni bersawa matang. Kena learn tu, kita boleh orang Melayu kata tolak ansur, berlapang dada. Dan ini semua memerlukan masa, memerlukan kematangan. Tetapi diperlukan untuk sistem demokrasi negara kita yang ada raja berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen supaya kita become more matured. Maaf Datuk, saya tak boleh tidak. Saya tertarik bila Datuk kata let's agree to disagree. Kan? Itu satu ungkapan yang kita rasakan sangat bersesuaian. Melayu dia apa? Let's agree to disagree. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi kalau kita bersetuju untuk tidak bersetuju, tetapi untuk konteks marhain, rakyat biasa yang tidak berkecimpung ataupun tidak terlibat dalam dua sistem ini, maksudnya mereka bukan sebagai penonton, mereka bukan juga sebagai penonton, mereka sebenarnya memainkan peranan tetapi tidaklah secara direct duduk dekat dalam kelompok itu. Jadi apakah orang kata bukan kaedah lah, apakah sebenarnya setara mana sebenarnya kita boleh agree to disagree tu? To what extent lah? To what extent? To disagree. To disagree tu. Sebab contoh kalau kita tengok contoh reality lah ya. Kalau contoh reality pada hari ini, pada beberapa hari lepas
saya berkesempatan mendengar perkongsian Prof Datuk berkaitan tentang perlembagaan parti. Jadi kita melihat pada perlembagaan parti itu ada beberapa parti memang meletakkan raja berperlembagaan, maksudnya mereka acknowledge bahawa sistem di negara ini terdiri juga raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Tetapi ada juga parti yang tidak ada langsung tentang raja. Hanya tentang sekular, tentang demokrasi sosial liberal. Demokrasi sosial liberal. Jadi bagaimana kita hendak agree to disagree itu? Terutama apabila kita rakyat yang memilih pemimpin yang kononnya datang dari suara rakyat yang akan menjadi ketua kerajaan. Jadi ini isu ijtihad. To agree to disagree. Dalam bab ijtihad kalau dalam agama Islam, dalam syarak kita, ijtihad ni maknanya ialah satu pendapat. Jadi kita kena ingat dalam agama Islam sendiri, pendapat ni boleh jadi something yang at the level of, bukan pendapat dalam agama Islam kita ada something yang level qat'i, something yang memang dah memang clear, kita tak boleh disagree, dengan something yang zonniyat, benda yang qat'iyat dan benda yang zonniyat. Perkara-perkara yang qat'iyat ni adalah perkara yang kita memang kena junjung lah, seperti syiar Islam. Kita ada rukun Islam yang 5 itu contoh. None of us boleh agree to disagree yang kita memang kena ada solat 5 waktu satu hari. Itu memang tak boleh compromise lah. Tetapi selain daripada qat'iyat seperti itu, ada yang banyaknya dalam ajaran agama kita zonniyat. Zonniyat ni kalau dalam bahasa orang putih ni subjektif, bukan objektif lagi. Jadi ini yang dimasukkan ijtihad di sini. Jadi bila masuk dalam bab politik, terutama sekali Puan Miti, dalam soalan yang sangat menarik, ya, semua keputusan politik, kebanyakannya lah, majoriti if not semua, adalah zonniyat. Dia adalah berunsur berijtihad, iaitu boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dalam sabda baginda yang terkenal ni, dalam prinsipal yang kaedah terkenal dalam ulama-ulama Islam, kata al-musibu lahu ajran. Dalam bahasa Arab ni, wal mukhti'u lahu ajrun wahidun. Orang yang berijtihad betul dapat jawapan betul, dan kalau kita nak tahu betul kita akan nampak sepenuhnya di akhirat kelak. Di dalam dunia ini kita tak dapat nampak 100% betul ke tak betul, sebab dia macam seakan-akan, especially polisi-polisi kerajaan, especially polisi-polisi siasat, especially ijtihad parti-parti politik ni sebenarnya. Sebab yang ini pun nampak, yang kiri ni nampak macam baik, yang kanan pun nampak macam baik. Jadi siapa yang betul-betul? Dalam falsafah Islam kita diajarkan al-musibu, orang yang mendapat jawapan betul di sisi Allah, lahu ajran, akan mendapat 2 pahala, akan dapat 2 ganjaran. Kenapa? Sebab dia dapat pahala untuk jawapannya yang betul, tetapi dia juga dapat pahala untuk dia punya ikhtiar. Wal mukhti'u, dan orang yang mendapat salah dalam dia punya ijtihad politiknya, contohnya dalam polisinya di sini, lahu ajrun wahidun, dia masih lagi dapat 1 pahala, walaupun dapat jawapan yang salah sebenarnya di sisi Allah. Okey, pahala dia apa? Pahala sebab dia dah letak usaha ikhtiar untuk mencari jawapan yang betul. Tetapi dia tak dapat, dia cuma dapat pahala untuk itu, ikhtiar dia saja, tapi dia tak dapatlah pahala untuk dapat jawapan yang betul. Dan mungkin kalau dia salah tu di dunia tu, kita nampaklah polisi ni tak betul, sebab contohnya macam isu GST versus SST contohnya. Jadi ini dua-dua isu ijtihad. Tak ada satu yang dosa, the other one yang tak dosa. Tetapi mungkin ada dosa dunia lah kita panggil macam tu. Baru sekarang ni mungkin kita realize, sebenarnya SST ni kurang efisien compared to GST. Sebab GST ni seperti di satu dunia, memang semua dunia dah guna GST. Yang dipanggil kalau di Britain panggil VAT contohnya. Kenapa? Ini lebih adil, tadi kita kata pasal keadilan kan. Sebab memang merangkumi semua sistem di mana dalam perangkaian untuk nak jual beli itu, dia memang orang kaya ke orang miskin semua kena bayar cukai dia. Jadi dengan ada VAT sistem tax contohnya, at least nampak sama rata lah. Yang SST ni orang kaya kebanyakannya, ataupun orang yang tycoon dapat elak sikit guna dia orang punya lawyer ni kona sikit. Jadi itu yang kita nampak sekarang, contohnya perbendaharaan negara, treasury negara, dia punya tax base dia dah shrinking. Jadi mereka bermasalah sebab tak cukup duit contohnya. Jadi ini contoh di mana ni 2 ijtihad. Mungkin pada tahun berkenaan 2018 ke 2019 memang mungkin betul untuk political scenario itu, tetapi mungkin bukan sekarang atau mungkin bukan sebelumnya. Jadi ini menunjukkan ini semua isu subjektif yang seharusnya orang berdebat seperti sekarang di parlimen atau di media, di estate yang keempat, supaya rakyat menjadi lebih informed, rakyat menjadi lebih tahu akan hal-hal itu.
Supaya kita selalu sambung berdebat dan sambung continue the discussion. Jadi kita tak adalah sampai bermati-matian nak kata kamu saja yang betul dan kamu saja yang salah macam tu. Ini yang saya cantik kalau nak ungkapkan kalam mujtahid imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang pengasas mazhab Syafi'i yang diikuti oleh rakyat Muslim di satu Nusantara, bukan saja di Malaysia, bila dia katakan ra'yi, ijtihad aku, pendapat aku dalam isu apa yang dia nak fatwakan tu, percaya yang ini pendapat aku ni adalah betul, sawabun yahtamilu khata', tetapi dengan berkemungkinan pendapat aku ni salah. Tetapi walakin pendapat yang mukabil atau pendapat yang bercanggah dengan aku ini wal akhar, you know, ra'yul akhar mukhti, you know, khata' yahtamilu sawab. Pendapat yang bercanggah dengan aku ni, aku berpendapat salah, tetapi dengan berkemungkinan ia juga boleh betul. Itulah adab ikhtilaf yang patut diajarkan, yang sudah diajarkan oleh fuqaha ulama Islam kita sekian lama, yang patut diajarkan untuk ahli-ahli politik kita di Malaysia sekarang, untuk mereka berjiwa matang, supaya mereka seperti Imam Syafi'i berpendapat inilah orang kata agree to disagree. Kita can agree to it. Ini ajaran Islam, masya-Allah, yang diajarkan oleh Imam Syafi'i sampai orang barat teruja dengan falsafah agree to disagree ni, sampai mereka pun ciplak adabul ikhtilaf kita dalam masalah itu. Itu yang sekarang di negara barat mereka boleh berkelakuan seperti orang Islam. Itu sebabnya orang-orang macam Imam Tahtawi atau dikatakan Syekh Abduh contohnya, bila dikata bila mereka ke negeri barat, you know, wajadtu fil ghab al-Islam dengan muslimin. Kita nampak di negeri barat, nampak Islam, nampak ada Islam tetapi tidak ada orang Muslim, orang Islam. Tapi raja'tu ila syar, bila aku balik kampung pada negeri Islam, you know, wajadtu al-muslimin bi ghair Islam. Aku nampak banyak orang Islam tetapi tak ada Islam. Ini dah songsang sikit. Jadi dunia ni sekarang macam Puan Miti kata, saya duduk di Oxford memang nampak barat dan orang Islam. Saya nampak orang Islam pun banyak sekarang duduk di barat, alhamdulillah. Jadi dunia ni sekarang dah slowly dah macam nak menjadi bersatu, al-Islam Islam and the West ni. Jadi coming together. Eloklah macam tu. Jadi di sini nasihat saya ialah kita nak bersama matang. Itu dalam tradisi Melayu pun dah. Boleh pun pergi kenduri sama-sama macam ni. Tak ada masalah. Ini bukan benda yang life and death situation lah. Ini untuk kenegaraan kita. Tak apa. Ini ijtihadiah. Ini benda yang kita kan agree to disagree sebab dia subjektif, dia bukan objektif. Dia bukan isu rukun Islam tadi. Dia cuma isu furuk-furuk macam. Tapi ini furuk politik lebih rendah. Jadi tak apa, kita boleh berlapang dada dalam hal ini. Bukan saja bertolak ansur, berlapang dada. Tapi nak berlapang dada, realitinya memang susah. Okey, bertolak ansur lah, mulakan dengan tolak ansur. Grudging acceptance, tolerate. Tak apa, kita mulakan macam tu. Jadi lama-lama, tolerate jadi genuine acceptance. Qabul yang hakiki, insyaAllah. Jadi di sini, saya rasa, saya boleh akhirkan dengan apa yang Puan Miti katakan tadi. Pendidikan tu penting. Apa untuk orang kata macam apa Datuk Syam dengan Puan Miti aduing, dengan mengadakan wacana bersiri dah ke 50 lebih dah ni, ini penting untuk informkan rakyat yang ada di luar tu, guru-guru kita, untuk anak-anak murid kita yang ada di luar itu, supaya mereka faham, dia tahu, don't lose hope, jangan lose hope. Masya Allah, kita alhamdulillah ingredient kita dah cantik dah ada, yang boleh kita naik ranking kita nanti insya-Allah demokrasi itu. Tetapi kita kena berjihad lah untuk menegakkan apa? Keadilan tadi. Kita sempurnakan pengasingan kuasa 3 cabang kerajaan ini. Malah di negara Malaysia ni 4 cabang negara. Alhamdulillah. Jadi di situlah kita aminkan doa insya-Allah Mufti Ahmad Said tadi, supaya memang Allah memberikan taufik dan hidayah terutama pada pemimpin kita, daripada kalangan raja ke estate pertama tadi, Perdana Menteri dan kabinetnya contohnya, dan estate yang kedua parlimen kita. Malah parlimen ni bukan saja kerajaan ya, orang kata saf kerajaan, tetapi saf pembangkang juga. Ini penting. Ini daripada tradisi Islam kita. Kalau dalam Imam Al-Ghazali diajarkan nasihatul muluk, kitab-kitab seperti itu, iaitu kalau dalam bahasa Jerman Friedensspiegel, maknanya mirror for the princess. Kerajaan itu memerlukan pembangkang, seperti pembangkang itu adalah cermin pada kerajaan. Ini sistem demokrasi berparlimen memang macam tu kalau sistem moden. Tetapi asalnya Masya Allah, sama ada kita sedar atau tidak, datang dari Islam juga. Sebab hanya pembangkang itu yang boleh nampak sebagai, tapi pembangkang kenalah memainkan peranannya
sebagai pemakan yang bertanggungjawab supaya dapat menjadi cermin pada kerajaan itu. Dua-dua dapat pahala di sisi Allah. Dua-dua dapat pahala. Malah pembangkang yang 2 tahun lepas dah dulu kerajaan. Jadi ini perkara biasa. Kita patut jadi biasakan perkara ini. Jadi supaya kita tak adalah allergic takut pembangkang macam orang sekarang, orang Islam takut hadis dhaif pula. Allah, hadis dhaif bukan hadis maudhu. Apa kena ada allergiknya? Sama macam tu. Ini jadi pembangkang dah allergic, macam nak pegang pun dah takut. Yalah sekarang zaman Covid kan, tapi bukan. Ya ini kenapa kita harus fikir macam tu? Both pembangkang dan di sidang kerajaan di parlimen itu sendiri both memainkan peranan. Ini tanggungjawab mereka dan mereka juga pemimpin kita. Both kerajaan dan juga pembangkang macam itu sebab mereka menjalankan tanggungjawab untuk dia public office untuk kita, mereka wakil-wakil rakyat kita. Jadi di parlimen kita doakan mereka seperti dalam doa Mufti Ahmad Said tadi, masya-Allah diberi taufik both kerajaan dan pembangkang menjalankan tanggungjawab dan amanah mereka untuk ini pengasingan kuasa ini, untuk menegakkan keadilan dalam setiap rang undang-undang yang dibentangkan di parlimen itu supaya mereka teliti ijtihad ni betul ke tak atau ijtihad ni lebih baik. Jadi itu yang saya katakan, mungkin dalam guna bahasa bukan bahasa istana tapi bahasa agama, bahasa ulama. Di sini kata jangan kata ni sahih ni batal. No, kata asah ni lebih betul dan ini betul. Tapi ini lebih betul. Itu bahasa adab orang Melayu kita yang kita boleh utarakan yang menjadi tamadun Melayu kita pada satu hari ketika dulu memang terkenal. Masya Allah. Dan termasuk pemimpin kita juga ialah hakim-hakim kita itu tampuk pada mereka estate yang ketiga, the judiciary juga, sebab mereka memainkan peranan. Sebab keputusan mereka memang mungkin buat undang-undang macam ada negeri lain, tetapi boleh juga menukarkan undang-undang kalau undang-undang itu jadi tak betul menurut hakim-hakim kita contohnya kan. You have to go back to parliament kalau ada undang-undang tak betul menurut kalau Supreme Court kata yang ini tak betul contoh. Dan juga orang-orang yang di estate yang keempat itu juga yang mungkin bukan dalam kerajaan macam tu, tetapi seperti media, iaitu perawi hadis ni. Perawi hadis moden ni. Mereka juga memainkan peranan yang memberi peluang. Seperti Puan Miti pada pagi yang mulia ini you are the fourth estate. You are fulfilling estate keempat, tanah keempat negara ni. Dan rakyat estate kelima dan selainnya sosial media dan etc. Jadi kita semua harus bertanggungjawab dalam menegakkan keadilan menurut doa Mufti Ahmad Said tadi, iqamatul adli fil ahkam. Masya-Allah, dalam rukun negara kita. Nombor 3, kedaulatan undang-undang itu. Itulah, tapi ini bukan ceramah, kalau tidak saya kata aku qauli hadza wa astaghfirullah lakum. Boleh juga elemen yang dapat kita menarik bagi. Elemen yang kita dapat tadi perlu bersama matang. Kita bersama matang. Okey, sebutan Datuk tadi bersama matang. Dan kemudian perlu ada toleransi. Kalau tidak boleh perkataan yang lebih yang Datuk guna tadi, kita mulakan dengan toleransi. Dan perlu juga melihat kepada circumstantial tu apabila kita membuat sebarang ijtihad. Jadi sebelum kita berakhiri program kita pada pagi ini, saya nak minta sikitlah daripada Prof, daripada Datuk. Kita dah bercakap tentang bagaimana tradisi yang dah dilangsungkan, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, peranan rakyat, lepas tu perawi moden macam saya. Jadi bagaimana sebenarnya dari sisi raja pula? Bagaimana raja boleh memainkan peranan untuk mengekalkan ataupun untuk memastikan, untuk mempertahankan ataupun untuk membantu dalam raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen di Malaysia ini? Silakan. Insya-Allah. Datuk, you want to say something on this? Well, dalam bab ni sangat senang. Sebab inilah antara nasihat-nasihat ulama kita pada raja-raja. Di sinilah di mana memang kena dampingan situ. Syamrul ulama'i wal umara'i fi ini syamrul ulama'i wal umara'i sa'idul juhdi fi menegakkan negara itu, iaitu gandingan rapi di antara ulama dan raja dan umara itu penting. Sebab raja seharusnya memainkan peranan. Di sinilah di mana ulama-ulama cendekiawan macam Datuk Syam dan selainnya patutnya memberi nasihat pada raja-raja kita untuk berlakukan apa yang adil, contoh yang kita kata tadi. Jadi di sini mereka memang raja-raja dulu-dulu tangku memang seharusnya memainkan peranan seperti apa yang ada dalam dimaktubkan dalam perlembagaan kita. Inilah maksud mereka menjadi raja berperlembagaan, alhamdulillah. Dan di situlah di mana masya-Allah mereka memang balik-balik pada prinsip raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disangka untuk satu peringatan untuk mereka sendiri. Jadi di sini dengan adabnya lah, dengan adab
bila ulama-ulama kita memberi nasihat, inilah pentingnya untuk raja-raja kita berdamping dengan ulama-ulama kita. Supaya mereka insaf dan faham. Kita ni semua bukan macam Nabi. Kita ni bukan macam Rasul. Semuanya ada ismah. Semua anbiya alaihi salatu wassalam memang tak buat salah, kata orang. Tapi kita semua manusia termasuklah juga duli-duli tongku. Kita boleh buat salah. Memang hanya Allah tahu kesalahan. Tapi di sini di mana kita kena berganding bahu. Syamrul ulama wal umara. Ini antara kalam ulama kita. Jadi dengan berganding bahu dengan ulama, dengan berganding bahu dengan orang pijak pandai dan memberi nasihat seperti itu. Jadi insya-Allah sebagai raja itu dia dapat cermin dia sendiri. Jadi kalau tadi saya cakap kalau kerajaan itu memerlukan pembangkang seperti cermin. Samalah raja memerlukan penasihat seperti cermin itu juga. Sebab raja dengan sendiri tidak boleh berlaku seorang untuk melakukan, untuk menegakkan keadilan. Kalau dia memang seorang, jadilah nanti antara raja yang seorang. Jadi bila dia tak dengar rakyat, dia tak dengar, itu yang jadi masalah. Dalam semua sejarah kerajaan dan sejarah sistem beraja itu. Dan saya nak akhirkan dengan kitah almarhum Julian Mahmud pada Pusri Sultan Perak yang ke-34, Sultan Azlan Shah. Baginda mengingatkan raja-raja sendiri. Ini nasihat bukan saja daripada kalangan orang bagi nasihat, itu penasihat raja. Dalam kalangan raja sendiri, itu Tuanku Sultan Azlan mengingatkan raja-raja sendiri, iaitu yang mereka kena mengingatkan peranan dan tanggungjawab dan amanah yang dianugerahkan oleh Allah SWT pada mereka. Sebab kalau mereka tidak menjalankan tanggungjawab, Tuanku Sultan Azlan mengatakan dalam satu, dan mentitahkan dalam satu ceritanya, takut raja nanti masuk dalam muzium seperti muzium di raja. Ya. Sudah berlaku pada beberapa negara sudah. Nepal contohnya. Antara yang pada kurun yang ini contoh Nepal. Jadi ini satu titah daripada tuanku kita sendiri, alhamdulillah. Ini yang cantiknya raja perlembagaan sistem kita. Jadi kita boleh ada Tuanku Sultan Azlan mengingatkan raja-raja kita. Antara the brother rulers dan semua. Dan kita semua ada tanggungjawab. Rakyat marhin memang ada tanggungjawab. Tuanku-tuanku pun ada tanggungjawab, tetapi mereka akan jawab dengan Allah SWT. Itu yang dikatakan bila mereka jadi raja, mereka macam seorang lah. Memang jawabnya dengan Tuhan. Dan lebih berat nak dipikulnya di akhirat. Tapi kita, itu bukan bisnes kita lah. Dan alhamdulillah kita memang Masya Allah bersyukur dengan daulatnya raja-raja Melayu kita. Sebabnya raja-raja Melayu kita walaupun Melayu, mereka menjadi payung penting bukan saja untuk orang Melayu, bahkan untuk orang yang bukan Melayu juga. Rakyat-rakyat yang bukan Melayu. Mereka menjadi the shade, the zillah, the payung untuk negara, untuk semua. Jadi mereka bukan saja, walaupun mereka beragama Islam, mereka menjadi raja untuk sekalian rakyat kita. Alhamdulillah. Kenapa? Selagi mana mereka berlaku adil. Alhamdulillah. Jadi itulah nasihat yang cantik daripada sejarah Melayu Tun Sri Lanang yang patut kita ajarkan pada anak-anak kita. Inilah makna Karta Nusantara. Saya dengan bangganya selalu suka ungkapkan kalau di negara barat tu. Jadi not you alone aja. Jangan you fikir makna Karta di negara barat ni yang sangat you are so proud of it. Excuse me, sebenarnya makna Karta Barat dan juga makna Karta Nusantara, wa'ad kabir daripada sejarah Melayu itu semua datang daripada agama kita, agama suci, agama Islam. Kita kembali balik pada fitrah. Alhamdulillah, insya-Allah kita boleh menuju dalam demokrasi indah. Naik tangga, insya-Allah ke tangga menuju mercu kejayaan demokrasi. Terima kasih Datuk. Cuma sebelum tu kita harapkan naratif raja masuk ke muzium bukan seperti yang yang itu kita doakan. Kita doakan tidaklah naratifnya begitu. Supaya titah Tuanku Sultan Azlan, of course, untuk kita melakkan daripada perkara itu berlaku. Tetapi ini titah raja sendiri. Untuk satu peringatan diraja. Jadi kita semua harus menolong. Untuk kita sembah pada Tuanku kita, untuk menaikkan daulat Tuanku kita. Dan sebagai kita jadi satu model negara Islam yang lain. Saya memang faham dan tahu. Contohnya negara Maghribi, saya ceritakan tadi Morocco. Memang menggunakan Malaysia sebagai satu contoh. Ini satu sistem raja berperlembagaan yang mereka sekarang nak jadi. Alhamdulillah. Jadi kita patut banggalah. Alhamdulillah. Jadi kita, itu sebab kita tak mahu bang raja. Of course, kita tak mahu. Kita semua taat. Dalam rukun negara, kesetiaan pada raja. Percaya kepada Tuhan, kesetiaan pada raja. Nombor 3, kedaulatan undang-undang. Keluhuran perlembagaan. Nombor 4, kedaulatan undang-undang. Nombor 4 bukan nombor 3 ni. Dan kesopanan. 5 ni alhamdulillah cukup satu falsafah yang lengkap untuk menjadi rakyat Malaysia. Jadi
Saya ni yang duduk di Oxford, saya doa selalu tiap-tiap hari pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya tak mau jadi orang yang lupa daratan. Jadi saya harapkan insya-Allah orang-orang Malaysia yang ni janganlah lupa daratan yang duduk di tanah Malaysia ni, tanah Melayu dan di Malaysia sendiri, termasuk sahabat-sahabat. Sila Prof. Dah dapat peringatan-peringatan dari Yang Dihormati Datuk, dan saya fikir ini adalah satu satu pencerahan dan satu dimensi cara fikir bagaimana kita tentang raja-raja kita. Saya tak ada banyak yang saya nak tutup bicara pada pagi ini. Saya haraplah apa yang kita bincangkan pada ini sebenarnya pagi ini bukan saja teori yang kita mahu sampaikan kepada para penonton. Al-ilmu bil amal. Jadi macam al-ilmu bil amal, kasyajarin bila samar. Buah. Janganlah jadi pokok tanpa buah. Nak ingatkan balik yang saya belajar dulu-dululah ya. Tapi amalkan ilmu. Amalkan ilmu itu yang penting. Namun dari segi cabaran semasa, saya perlu kongsi dengan rakan-rakan penonton. Cabaran semasa bagi institusi beraja ini pada saya, pertama kalau kita lihat dalam dunia digital dan teknologi ni kan, dunia maklumat di hujung jari, maklumat tanpa tapis, maklumat yang perawi-perawinya mempunyai perspektif sendiri. Ini yang saya fikir perlu juga kita amati bahawa media dalam pendemokrasian media ini, kita perlu rujuk kepada prinsip-prinsip asas kenegaraan. Saya selalu suka buat nombor untuk kita kata kalau kita dalam Islam kita ada 5, 6, 1 and 5. 5, 6, 1, 5. 5 rukun Islam, 6 rukun iman, 1 ihsan, 5 maqasidus syar'iyyah. Kalau dalam negara kita ada 5 matlamat dan aspirasi negara, 5 prinsip rukun negara. Dan bila digabungkan kedua tu, insya-Allah kita selalu berdoa bahawa dengan adanya pemerintahan beraja dengan tradisi Islamnya, maka kita akan mencapai sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, makmur, sejahtera dan sentiasa mendapat kerahmatan dan pengampunan Allah. Jadi saya fikir dengan adanya institusi beraja yang sentiasa diikat bukan sahaja dengan perlembagaan tetapi dengan hukum hakam syarak. Dan hukum hakam dan juga pendidikan yang berasaskan kepada hukum syarak, pemerintah yang berdasarkan hukum syarak, dan untuk mencapai al-adalah melalui konsep musyawarah yang kita ada ataupun demokrasi dalam konteks musyawarah Islam itu atau syura itu adalah suatu capaian ataupun satu cara kita untuk mencapai hasrat negara. Jadi dalam perbincangan pada pagi ini, saya nampaklah pada ni observation saya secara umumnya, manfaat-manfaat kita ialah untuk memahami bagaimana tradisi itu telah dikembangkan dan tradisi itu berpunca daripada hukum hakam Islam yang mempunyai nilai-nilai universal, bukan sahaja sesuai untuk orang Islam, tapi rakan-rakan yang tidak menganut agama Islam pun juga mendapat universal values of Islam itu. Bagi institusi beraja, saya fikir kita harus kembali kepada tradisi asal. Konsep raja adil, raja disembah, atau dalam satu versi lain raja alim, raja disembah, itu yang disuarakan oleh Megat Seri Rama apabila dalam kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang tu. Dan juga ia berkaitan dengan wa'ad yang kita kata Sangsa Purba dan Demang Lebar Daun salah silah kedudukan ataupun hubungan antara rakyat dan raja tu kan. Jadi secara umumnya seperti yang saya sering sebut dalam perbincangan sebelum ini, kedaulatan raja atau daulat raja itu perlukan sokongan rakyat dan rakyat itu perlukan raja, saling bergandengan antara satu sama lain, dan kitalah yang menjadi penentu kepada warisan pada masa depan lah. Saya sebagai panel tetap ni, saya nak mengucapkan terima kasih. Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kehadiran yang dihormati Datuk untuk berkongsi, dan first information lah kita dapat ya daripada Datuk sendiri, dan saya harap siaran langsung dan saya harap para penonton juga telah mendapat manfaatnya, dan
share lah ya itu punya Saya Facebook dapat ni. manfaat banyak, Alhamdulillah. luar biasa pagi. Terima kasih Datuk dan terima kasih Pak Miti juga. Terima kasih. Jadi untuk para pelayar, terlebih dahulu terima kasih kepada yang dihormati Datuk Prof di atas perkongsian pada pagi ini. Rasanya memang secara peribadi saya sendiri dapat banyak sangat ilmu yang baru pada pagi ini. Dan secara rumusan yang kita boleh buat untuk perbincangan tradisi Raja Perlembagaan dan Demokrasi Berparlimen di Malaysia ini adalah kita perlu mengakui bahawa kita merupakan satu nation yang baru. Walaupun kita telah lama berwujud, sistem amalan beraja itu telah mewujud, tetapi Malaysia itu sebenarnya ataupun Tanah Melayu itu sebenarnya dianggap sebagai satu nation yang baru. Jadi akan ada dalam perjalanan kita jatuh, bangun, duduk. Growing pain. Ada growing pain dan kemudian kita perlu bersedia untuk mencipta tradisi baru di samping mempertahankan tradisi lama yang masih relevan, dan kemudian kita perlu lebih peka kepada keadaan semasa. Cuma dalam keadaan kita perlu peka kepada keadaan semasa, saya ambil balik perkataan yang Datuk guna, agree to disagree itu tadi, ia perlulah ada paksi-paksinya. Maknanya tidak sembrono aja kita ambil agree to disagree. Jadi apa yang kita tengok di sini adalah setiap satu estate itu sebenarnya memainkan peranan. Jadi kalau kata kita melihat setiap satu estate itu memainkan peranan, kalau untuk pandangan saya kembalilah balik kepada pendidikan, dan pendidikan itu mestilah juga berlandaskan hukum syarak, dan kemudian perlulah juga melihat kepada konsep-konsep yang diperkenalkan dalam Islam. Walaupun ia namanya untuk orang Islam tetapi boleh digunakan pakai untuk orang bukan Islam juga, kerana Islam itu adalah syumul. Jadi kita berakhir di sini pada hari ini. Terima kasih rakan-rakan teknikal daripada Jawatan Museum, daripada Museum Diraja, daripada Pejabat Kursi, dan orang kata infinity penghargaan lah kepada Datuk atas kesediaan untuk berkongsi pentas dengan kita. Walaupun kita tak ada pentas, berkongsi pentas lah. Macam Marvel punya movie. Berkongsi pentas dengan kita untuk menyampaikan memancangkan tinta ilmu, dan sebenarnya kami yang berada dalam ruangan ini juga sebenarnya bertuah lah, kerana bukan senang nak dapat ilmu direct terus dari source. Jadi terima kasih Datuk di atas kesediaan, dan Prof terima kasih atas kesediaan untuk bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Dan untuk rakan pelayar di luar sana, saya mewakili semua pihak memohon maaf sekiranya ada kekasaran bahasa, terlanjur kata, tutur kata, khilaf bahasa, mimik muka biasanya bila kita concentrate kan. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang dari kami sendiri. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.